Merdeka! 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 Setelah Jepun berundur, British kembali ke tanah Melayu. Jadi pada waktu itu British lebih gemar bekerjasama dengan kumpulan penduduk yang memang jelas anti Jepun. Jadi dikenali kemudian sebagai satu kumpulan rakyat Malaysia anti tentera Jepun ataupun MPAJA. Kenapa British mengambil sikap ini? Kerana semasa pendudukan Jepun, kebanyakan daripada golongan bangsawan dan juga aristokrat memilih untuk bekerjasama dengan Jepun. Jadi ini telah menimbulkan kesangsian di kalangan orang-orang Inggeris. Ini hanya diredakan kemudian pada tahun 1942 apabila wujudnya dua batalion Melayu yang mewujudkan satu gerakan dipanggil sebagai Force 136. British mengusulkan Malayan Union. Dan British pada waktu itu menghantar Sir Harold Michael untuk bertemu dengan Raja-Raja Melayu untuk memberitahu tentang usaha untuk memindahkan kuasa Raja-Raja Melayu kepada mahkota British pada waktu itu. Dan Sir Harold Michael ini juga diberi kuasa untuk menurunkan raja-raja yang dilihat mesra dengan Jepun semasa pendudukan Jepun. Pada waktu itu kita tengok ada perselisihan antara golongan bangsawan dan juga aristokrat Melayu. Dan pada zaman itu juga perjuangan orang-orang Melayu dia bersifat kenegerian. Jadi kita tengok banyak persatuan-persatuan Melayu ditubuhkan mengikut negeri. Dan ketika menentang Malayan Union inilah Datuk Onn Jaafar pada waktu itu telah memanggil persatuan Melayu ni untuk bertemu dan berbincang bagi menubuhkan sebuah badan yang bersifat pada hari ini kita kenal sebagai persekutuan. Dan ketika inilah lahirnya UMNO. Tetapi sekiranya kita membaca buku Datuk Onn yang saya kenali yang ditulis oleh Ahmad Bustamam, dalam pertemuan ini juga Persatuan Kebangsaan Melayu Malaya juga turut dijemput sebagai sebuah parti yang pertama yang diasaskan di tanah Melayu. Kalau kita tengok dari segi sejarah, Parti Kebangsaan Melayu Malaya ini ditubuhkan hampir setahun lebih awal daripada UMNO. Dan Parti Kebangsaan Melayu Malaya ini memang ditubuhkan dengan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Ini disebut jelas daripada awal penubuhannya. Berbanding dengan UMNO pada ketika itu yang hanya mahu mempertahankan kedudukan orang Melayu dan juga Raja-Raja Melayu. Dan UMNO pada ketika itu hanya mahu kembali kepada sistem yang sebelumnya di mana British kekal menjadi penasihat kepada Raja-Raja Melayu. Kebangkitan golongan kiri ini memang cukup meluas pada waktu itu. Ini kita tengok misalnya penubuhan selain daripada PKMM tadi, sayap pemudanya membentuk apa yang dikenali sebagai Angkatan Pemuda Insaf ataupun API. Ini kita juga ada Angkatan Wanita Sedar iaitu AWAS. Tadi API dipimpin oleh Ahmad Bustamam dan AWAS dipimpin oleh Syamsiah Fakih. Kita juga ada gerakan daripada kumpulan agamawan yang membentuk pada mulanya MATA, kemudian menjadi Hizbul Muslimin yang dipimpin oleh Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. Kita juga ada kumpulan petani yang mewujudkan batas iaitu Barisan Tani Semalaya. Dan kita juga ada kumpulan wartawan yang membentuk gerakan Angkatan Muda. Ini antara tokoh terkenal ialah A. Samad Ismail. Dan mereka ini kumpulan bergabung membentuk apa yang dikenali sebagai Pusat Tenaga Rakyat ataupun PUTRA. Yang mana antara tokoh terkenal pada waktu itu ialah Pak Sako ataupun Haji Ishak Muhammad dan juga kemudian diambil alih oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Pada masa yang sama, gerakan yang menuntut kemerdekaan di kalangan orang bukan Melayu juga membentuk kumpulan-kumpulan mereka tersendiri. Antara yang terkenal pada waktu itu ialah Malayan Democratic Union ataupun MDU yang dipimpin oleh Tan Cheng Lock. Dan pada waktu itu juga MIC telah tertubuh di mana presiden mereka yang pertama iaitu John TV turut bersama dengan Tan Cheng Lock dan juga banyak lagi pertubuhan-pertubuhan yang lain termasuk di Singapura membentuk apa yang dikenali sebagai AMCGA, All Malayan Council Joint Action ataupun Majlis Tindakan Bersama Semalaya. Kerjasama antara Putra AMCGA ini telah menghasilkan apa yang dikenali sebagai perlembagaan rakyat yang telah dihantar kepada British pada waktu itu sekitar tahun 1947, di mana di dalam perlembagaan ini mengandungi 10 perkara. Perkara pertama ialah Singapura menjadi sebahagian daripada Tanah Melayu. Perkara kedua ialah satu sistem pilihan raya mesti dibentuk bagi memilih kerajaan di peringkat persekutuan dan juga majlis di negeri-negeri. Yang ketiga ialah raja mesti bertanggungjawab kepada majlis. Maksud raja menjadi sebahagian daripada eksekutif, di mana di dalam perlembagaan rakyat ini raja mempunyai kuasa yang sebenar, bukan lagi hanya menjadi seremonial ataupun bersifat rasmi sahaja. Di dalam perlembagaan rakyat ini juga menceritakan tentang hal ehwal orang Melayu, di mana dalam perkara keempat
kemajuan politik dan juga ekonomi orang Melayu hendaklah dijamin melalui undang-undang tertentu. Perkara yang kelima menyatakan bahawa hal ehwal orang Melayu dan juga agama Islam hendaklah diletakkan di bawah sebuah majlis khas. Perkara keenam dalam Perlembagaan Rakyat ini menceritakan tentang kesetaraan hak sebagai rakyat, yang mana mereka yang memilih untuk tinggal dan juga menumpahkan tahan setia kepada negara ini mestilah dianggap rakyat yang mempunyai hak yang setara. Perlembagaan Rakyat ini juga bersetuju menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi tunggal di tanah Melayu. Dalam hal ehwal pertahanan dan juga keselamatan dalam negeri, Perlembagaan Rakyat pada waktu itu mencadangkan bahawa ia mestilah menjadi tanggungjawab bersama kerajaan yang akan ditubuhkan bersama juga kerajaan British. Yang sedikit menarik dalam Perlembagaan Rakyat ini ialah perkara tentang kerakyatan ini, di mana seluruh penduduk di tanah Melayu, tak kira Melayu, Cina, India dan mereka yang lain, dianggap sebagai Melayu. Dan yang terakhir, warna merah putih ataupun yang dikenali sebagai sangsaka hendaklah menjadi latar belakang kepada bendera kebangsaan tanah Melayu. Perlembagaan Rakyat ini juga menarik kerana kalau kita tengok dari segi kandungannya, apabila orang-orang bukan Melayu sanggup menerima tentang kedudukan istimewa orang Melayu, dan pada masa yang sama orang Melayu sanggup menerima kerakyatan orang bukan Melayu, ia telah membuka satu dimensi baru terhadap politik negara ini yang mana kita amalkan sehingga hari ini. Perlembagaan Rakyat ini telah dihantar kepada sebuah jawatan kuasa yang telah dibentuk oleh British pada waktu itu, yang minta cadangan daripada penduduk-penduduk tentang apakah yang mereka mahu sekiranya British ingin memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Malangnya cadangan dalam Perlembagaan Rakyat ini telah ditolak, dan ini telah mencetuskan satu rasa tidak puas hati di kalangan banyak pertubuhan-pertubuhan yang terlibat di dalam putera AMCGA ini. Akibatnya mereka telah melancarkan hartal pada 20 hari bulan Oktober 1947, di mana hartal ini sangat berjaya dan menyebabkan British kerugian sebanyak 4 juta mengikut mata wang pada masa itu. British kemudian menghasilkan perjanjian persekutuan tanah Melayu pada 1 Februari 1948, di mana kuasa dibalikkan kepada raja dan isu kewarganegaraan diperketatkan. Kerajaan persekutuan pada waktu itu terdiri daripada Pesuruhjaya Tinggi British yang kemudian mewujudkan satu majlis eksekutif dan juga majlis legislatif. Majlis legislatif ini terdiri daripada anggota rasmi dan tidak rasmi, yang mana anggota tidak rasmi ini dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British, kemudiannya diubah menjadi anggota yang dipilih secara undian. Pada awal Jun 1948 kita dikejutkan dengan penentangan bersenjata oleh Parti Komunis Malaya yang telah mendorong British mengisytiharkan darurat di tanah Melayu. Ini telah menyebabkan seluruh pertubuhan-pertubuhan yang ada secara automatiknya diharamkan. Ramai pemimpin-pemimpin yang tidak sealiran dengan British pada waktu itu telah ditangkap dan dipenjarakan. Sebahagian besar mereka telah ditahan tanpa bicara di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri atau yang dikenali kemudian sebagai ISA. Pada tahun 1949, Tan Cheng Lock telah mendaftarkan Pertubuhan Cina Malaysia ataupun kini dikenali sebagai MCA, dan mereka telah bekerjasama dengan UMNO dalam pilihan raya kerajaan tempatan dan kemudian pilihan raya pertama pada tahun 1955, di mana kerjasama ini yang turut disertai juga pada waktu itu oleh MIC telah berjaya memenangi hampir semua kerusi yang dipertandingkan, iaitu 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Melalui pilihan raya ini, ahli dalam majlis eksekutif yang diundi mengatasi jumlah yang dipilih oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Tunku Abdul Rahman mengambil kesempatan daripada dakwaan Parti Komunis Malaya bahawa kerajaan Tanah Melayu pada waktu itu masih lagi dikawal oleh British dengan menggesa British memberikan kemerdekaan segera kepada Tanah Melayu. Setelah rundingan demi rundingan dibuat, akhirnya British telah bersetuju untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu, dan tarikh 31 Ogos 1957 telah dipersetujui sebagai tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Berdasarkan rekod sejarah, tarikh ini adalah diputuskan oleh Ahmad Badawi, iaitu bapa kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi, yang pada ketika itu berbincang bersama dengan Tun Sadrun Jubir dan juga Syekh Abdullah Fahim, iaitu bapanya, iaitu datuk kepada Abdullah Ahmad Badawi, Syekh Abdullah Fahim, Mufti Pulau Pinang pada waktu itu. Di dalam pemasyuran kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957,
dan diulang di dalam Permasyuran Malaysia 1963, Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan pembentukan negara baru yang akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. jelas daripada pengalaman sejarah ini, kerjasama antara pelbagai kaum sangat penting untuk memastikan negara kita terus aman, makmur dan sejahtera. Sebagai rakyat Malaysia di negara yang berdaulat, tegakkanlah prinsip kebebasan dan keadilan. Selamat Hari Kebangsaan.